saya juga kena berlaku adil secara akademik. Ya, ahli akademik mengatakan Bible tidak diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, kecoh tentang perbahasan Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Putih dari PAS, iaitu Ustaz Dr. Nik Muhammad Zawawi, di mana beliau berkata di Parlimen, saya kira tidak ada agama sebenarnya yang membenarkan penganutnya untuk minum arak. Tidak ada agama. Agama Buddha, agama Hindu, agama-agama ini tidak membenarkan. Dan kemudian, Yang Berhormat Berwas dari DAP, Datuk Ngekoham pula mencelah. Bab yang itu satu kenyataan tidak tepat. Agama lain membenarkan minum arak tapi tidak memabukkan. Standard dia ialah jangan mabuk, bukan tak boleh to taste. Ya, Jadi harap diperbetulkan kenyataan. Saya ingin memberikan sedikit komen tentang kenyataan Yang Berhormat Pasir Putih dan juga Yang Berhormat Berwas. Pertama, kenyataan Yang Berhormat Pasir Putih dari PAS, iaitu Yang Berhormat Ustaz Dr. Nik Muhammad Zawawi, yang berkata bahawa dia kira tidak ada agama yang mengharamkan minum arak. Kerana bagi saya, kenyataannya kurang tepat. Kurang tepat kerana tidaklah semua agama mengharamkan minum arak. Kerana ada juga agama pribumi di Malaysia yang menjadikan meminum arak, tuak dan sebagainya sebagai sebahagian daripada upacara keagamaan mereka. Malahan, salah satu agama di Jepun iaitu Shintoism, mereka juga mempunyai Tuhan khas untuk arak, iaitu sake. Dan Tuhan arak itu dipanggil sebagai Inari Okami. Kedua, kenyataan daripada YB Berwas, iaitu Datuk Ngekoham, yang mengatakan Kristian tidaklah mengharamkan meminum arak kecuali jangan sampai mabuk saja. Ya, sekali lagi, kenyataan YB Berwas dari DAP itu sebenarnya 2/3 tepat dan 1/3 kurang tepat. Mesti kalian tertanya, apa ni 2/3 tepat, 1/3 kurang tepat? Apa benda tu? Okey. Jangan confuse apa 2/3, 1/3. Biar saya jelaskan dengan mudah. Ini kerana di dalam Kristian itu sendiri terdapat 3 pendapat di antara mereka, di antara aliran-aliran Kristian ini. Dan di antara kumpulan-kumpulan itu adalah Moderationism. Moderationism adalah pendapat yang dipegang oleh Roman Catholic, Orthodox Timur, Protestant, Anglican, Lutherans, Jehovah's Witnesses dan banyak lagi. Kumpulan ini tidaklah beranggapan bahawa alkohol itu haram dan boleh diambil dalam jumlah yang sederhana, cuma jangan sehingga mabuk. Sekali lagi, mabuk itu juga berbentuk subjektif ya. Kerana ada orang dia minum 1 gelas dia mabuk, ada orang minum 10 gelas pun tidak mabuk. Aliran yang kedua adalah golongan abstentionist. Abstentionist adalah pendapat yang dipegang oleh gereja Baptist, Pentecostal, Methodist Church. Ya, barangkali ini gereja Datuk Ngekoham sebab Datuk Ngekoham mengatakan dia datang daripada Methodist Church. Yeah. So, bukan saya dari gereja Methodist, saya faham. kita guna Ribena Jus. Tapi saya faham. Evangelical dan beberapa denominasi dalam Protestan seperti Salvation Army, dan antara tokoh yang berpegang kepada pendapat ini adalah televangelis terkemuka Amerika Syarikat yang telah pun meninggal dunia, iaitu Billy Graham. Kumpulan ini mengatakan walaupun alkohol itu tidaklah haram, tetapi ianya bukan pilihan yang cerdik. Walaupun kumpulan ini tidak mewajibkan pengikutnya menghindari alkohol, tetapi mereka mewajibkan pengharaman alkohol kepada mereka yang ingin berada di dalam kepimpinan gereja. Mereka mengatakan pengambilan alkohol ini terlalu bahaya dan menjauhi alkohol penting untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kumpulan yang ketiga adalah kumpulan prohibitionist. Prohibitionist adalah pendapat yang dipegang oleh Southern Baptist Convention, Seventh-day Adventist, The Church of Jesus Christ dan beberapa lagi gereja lain. Namanya pun dah prohibitionist. Kalau bukan prohibit, mengharamkan, apa lagi? Maka sebenarnya golongan inilah yang mengatakan arak haram di dalam agama Kristian.
Tapi sebenarnya yang menjadi kontroversi ni bukan pasal ucapan yang berhormat dari Pasir Putih yang mengatakan Kristian tak boleh minum arak. Tetapi sebenarnya yang lebih menjadi kontroversi adalah ucapannya ini. Saya minta beruas supaya dia mengkaji betul-betul fakta-fakta agama yang ada, termasuk kalau dalam agama Kristian, yakni fakta sebelum daripada kitab Injil ini dipesongkan ataupun dirubah. Barangkali kalau yang berhormat berpegang dengan kitab yang telah dipesongkan itu, barangkali itu saya ada harap kebenaran. perkataan Asal seperti kitab yang pesong itu tak ini boleh. jangan digunakan. Mari kita teliti dari sudut Islam, adakah kenyataan YB Pasir Putih dari PAS ini, iaitu mengatakan bahawa Bible itu telah pun terpesong dan diubah, itu dari sudut Islam dan juga dari sudut akademik. Pertama, kita nilai dari sudut Al-Quran, dari sudut Islam itu sendiri. Iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 79 yang bermaksud, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaanlah besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Maka dari perspektif Islam, kenyataan YB Pasir Putih itu adalah betul kerana Al-Quran jelas mengatakan bahawa Bible itu telah pun diubah. Maka dari perspektif Islam, YB Pasir Putih betul. Tapi jangan gembira dulu. Kita nak lihat juga dari sudut akademik pula. Pada 1952 telah diterbitkan Bible Revised Standard Version RSV, di mana 32 sarjana dari peringkat tertinggi dan didokong oleh 50 denominasi Kristian mengatakan, yet the King James Version has grave defects, that these defects are so many and so serious as to call for revision. RSV yang telah dikemaskini pada 1952 sekali lagi dikemaskini pada 1971, dan sebagai contoh kemaskini adalah pada Gospel of Mark bab 16 versi RSV 1952 mempunyai hanya 8 ayat. Tetapi pada RSV 1971 Gospel of Mark bab yang ke-16 mempunyai 20 ayat. Ini kerana 12 ayat tambahan pada RSV 1971 adalah nota kaki yang telah dinaik taraf. Many believe it contains the actual Word of God. But many people don't realize that over the past 2,000 years, this sacred text has changed a great deal. For the first 100 to 200 years, copies of the Bible were made by hand and not by professionals. This led to many errors, omissions, and most importantly, changes. Cool ya sahabat-sahabat? Itu ayat-ayat yang saya petik daripada sarjana Kristian, bukannya perkataan saya ataupun ulama Islam. Relax. Ini hanya sebut tentang fakta semata-mata. Stanley E. Porter, Presiden McMaster Divinity College, iaitu sebuah kolej seminari Kristian di Kanada, mengatakan dalam bukunya yang bertajuk Konstantin Tischendorf, The Life and Work of a 19th Century Bible Hunter, pada halaman ke-17. It has thus been placed beyond doubt that the original text of the apostles' writings, copied, recopied, and multiplied during 15th centuries, whether Greek or Latin or in other languages, had in many passages undergone such a serious modifications of meaning as to leave us in painful uncertainty as to what the apostle had actually written. Dr. Ian Barnes, Ketua Jabatan Sejarah dan Kajian Antarabangsa di University of Derby, England, pula berkata dalam bukunya The Historical Atlas of the Bible pada halaman ke-6, the books of the Old Testament were written over centuries, and some of them were added to or changes their form over many years. Majalah Newsweek yang diterbitkan pada September 2015 di halaman 27 mengatakan, what biblical scholars now know
is that later versions of the books differ significantly from earlier one. Namun, saya juga kena berlaku adil secara akademik bahawa ada di kalangan sarjana Kristian dan ahli akademik mengatakan Bible tidak diubah. Pada pandangan saya, para ahli politik, baik daripada apa jua gabungan, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Bebas dan sebagainya, janganlah mempolemikkan isu-isu begini semata-mata untuk mendapatkan perhatian dan juga sokongan daripada pengundi anda. Dan sebenarnya, kita lihat kontroversi sebegini, ini tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk mendapat perhatian. Sebagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Warisan Sabah iaitu Terence Siambun yang mengatakan dan dipetik oleh New Straits Times. Dan buat kita yang menyokong dan tidak menyokong, maka pesanan saya kepada anda adalah nilailah sesuatu perkara bukan dengan kacamata ketaksupan politik, tetapi nilailah dengan fakta akademik. Dan kita perlu ingat, facts don't care about your feelings.